Kru jejak Rasul ke bandar kecil Kafir, kira-kira 130 km di selatan Baghdad, kerana ada satu lagi peninggalan Nabi yang kisahnya hanya diceritakan secara ringkas di dalam kitab suci Al-Quran. Nabi yang dimaksudkan ialah Zulkifli alaihissalam. Bandar ini dipanggil Kafir atau Kifli sempena nama baginda. Menurut penduduk tempatan, suatu masa dahulu inilah kampung tempat tinggal Nabi Zulkifli alaihissalam dan baginda turut dikubumikan di sini. Menara Masjid Zulkifli ini dikatakan berusia kira-kira 1000 tahun. Apa yang kita saksikan hari ini sebahagiannya adalah hasil kerja-kerja pembesaran yang dibuat oleh Sultan Ujlito Muhammad Qodabanda, pembesar kerajaan Saljuk yang pernah memerintah kawasan ini. Ahmad Ghanam berusia 22 tahun. Dia anak jati kampung ini. Katanya walaupun tempat ini agak terpencil, namun ia menerima pengunjung hampir setiap hari. Seperti penduduk lain, Ghanam mencari rezeki hasil pertanian dan penternakan. Bulu-bulu kambing ini akan digunakannya untuk membuat isi bantal. Allah berfirman dalam surah An-Nahli ayat 5 mafhumnya, dan dia telah mencipta binatang ternakan untuk kamu, dan padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagainya kamu makan. Firman Allah lagi dalam surah Al-A'raf ayat 25 yang bermaksud, hai anak Adam, kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup aurat kamu dan perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang terbaik bagi kamu. Ada pendapat yang mengatakan Nabi Zulkifli alaihissalam adalah anak pada Nabi Ayub alaihissalam. Baginda dilahirkan 1500 tahun sebelum Masehi di Syria. Nabi Zulkifli kemudian merantau ke Iraq lalu menetap di sini. Menurut pendapat sejarah, nama sebenar Nabi Zulkifli ialah Waidaya bin Adrim. Masjid ini mempunyai beberapa ruang dan bilik. Keadaan di sini kelihatan suram tanpa sinaran lampu. Tiada juga alat pemanas hawa untuk meredakan kedinginan cuaca musim sejuk. Di dalam masjid ini ada sebuah bilik yang dikatakan tempat di mana Nabi Haider pernah beribadat. Nabi Haider adalah sahabat karib kepada Nabi Zulkifli alaihissalam semasa hayatnya. Zulkifli adalah gelaran yang diberi penduduk tempatan kepada baginda. Ada dua pendapat yang menceritakan bagaimana gelaran Zulkifli timbul. Menurut pendapat pertama, Waidaya diberi gelaran Zulkifli kerana baginda seorang pemuda yang kuat beribadat. Baginda dikatakan bersembahyang sebanyak 100 kali dalam sehari. Menurut satu lagi riwayat, setelah terpilih menjadi Rasul, Zulkifli mengajak kaumnya memerangi kesesatan dan kebatilan. Inilah makam Nabi Allah Zulkifli alaihissalam. Ia terletak di dalam sebuah bilik khas di masjid ini. Nabi Zulkifli berdakwah kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira umur atau pangkat, tidak terkecuali rajanya yang dikatakan perkasa.
Tanpa sedikit pun rasa gerun, Zulkifli mengutus surat dan menyeru rajanya supaya mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Raja disuruh bertaubat, dan jika dia mahu bertaubat, Allah akan membalasnya dengan nikmat syurga. Raja itu tertarik dengan keberanian serta seruan Zulkifli lalu memeluk agama Allah. Kisah seorang raja yang tertarik dengan keberanian serta seruan Nabi Zulkifli lalu memeluk agama Allah mengingatkan kita kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah sentiasa membuka pintu taubat kepada hamba-Nya yang ingin kembali ke pangkal jalan walau dirinya sebelum ini bergelumang noda dan dosa. Manusia diberi peluang untuk mensucikan diri dengan bertaubat. Seperti firman Allah di dalam surah An-Nur ayat ke-31 yang bermaksud, "Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung." Islam menggariskan 3 syarat utama untuk bertaubat, yaitu menghentikan sama sekali perbuatan maksiat, menyesal sepenuh hati akan keterlanjuran yang telah dilakukan, dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah masa depan seseorang kecuali manusia itu sendiri berusaha merubah masa depannya. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Zulkifli alaihissalam pernah hidup sezaman dengan Nabi Ilyasa alaihissalam. Ketika Ilyasa mencapai umur tua, baginda berusaha mencari pemuda yang bakal meneruskan tugasnya sebagai pemimpin agama Allah. Baginda menetapkan pemuda yang dipilih mestilah memenuhi 3 kriteria, yaitu rajin berpuasa di siang hari, kuat beribadat di sebelah malam, dan tidak pula memiliki sifat marah. Ternyata Zulkifli seorang sahaja memiliki kesemua sifat mulia ini. Baginda pun dilantik menjadi pemimpin dan Allah melantik baginda menjadi Rasulullah. Menurut penduduk tempatan, Nabi Haidir sering beribadat di dalam bilik ini ketika baginda singgah untuk melawat Nabi Zulkifli. Ada sebuah kerusi di dalam bilik ini yang mempunyai cerita tersendiri. Penduduk setempat percaya, sesiapa yang berdoa sambil meletakkan tangannya di atas kerusi itu, dengan izin Allah, niatnya akan terkabul. Masjid Zulkifli sering dikunjungi, baik oleh golongan Sunni maupun Syiah. نبي الله ذكي من نبي الله مذكور بالقرآن في سورة 6 الأنبياء. God's prophet Dhul-Kifl is mentioned in the Quran. عاش بين القرنين 15 و16 قبل الميلاد. He lived between the 15th and the 16th century BC. نبي الله ذكي ابن نبي الله أيوب. The prophet of God Dhul-Kifl is the son of the prophet Ayub. جاء إلى العراق. He came to Iraq بالسبي البابلي الأول. as a prisoner by Nabucodonosor. بعثته إلى أهل سوريا وما حولها. أنزل. Yes, he was sent for the people of Syria and the area around it. Sepanjang hidupnya, Nabi Zulkifli tidak pernah marah. Baginda tetap sabar walaupun kaumnya sering mempersenda seruannya dan melakukan perbuatan yang menyakiti baginda.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada manusia pelbagai dugaan untuk menguji keteguhan iman dan sejauh mana akal fikiran dapat menguasai nafsu. Ada ulama berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengiktiraf iman seseorang sebelum dia diuji dengan kesabaran dan ketabahan. Kesabaran sebenarnya simbol kemenangan. Di dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa kehebatan atau kemenangan seseorang itu tidak diukur dengan beradu tenaga, tetapi orang yang kuat adalah mereka yang dapat mengawal hawa nafsu ketika hendak merasa marah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 mafhumnya, kami pasti akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan hasil kekayaan, kematian dan kekurangan makanan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berhampiran dengan bilik yang menempatkan makam Nabi Zulkifli ialah sebuah bilik khas yang menempatkan beberapa makam lain. Menurut penduduk tempatan, ini adalah makam-makam sahabat akrab Nabi Zulkifli semasa hayatnya. 4 sahabat itu ialah Baruch, Yusuf Rabban, Khon Nakil Taurat, dan Yusa. Ada riwayat mengatakan Nabi Zulkifli pernah berjanji kepada kaum Yahudi untuk membebaskan mereka daripada kekejaman pemerintah Babylon yang sering menindas mereka. Peristiwa itu berlaku ketika empayar Babylon berada di puncak kegemilangannya. Mereka menakluk negara jiran untuk membesarkan empayar mereka. Inilah Babylon, terletak kira-kira 90 km di selatan Baghdad. Babylon adalah bandar purba paling terkenal dalam sejarah Iraq. Namanya tersebut di dalam kitab Al-Quran dan Injil, serta di dalam tulisan pengembara dan ahli sejarah. Apa yang anda saksikan ini ialah hasil pembaik pulihan sisa-sisa kota lama. Babylon purba dilindungi kota yang terdiri daripada 2 lapisan dinding tebal yang dibina mengelilingi istana raja. Dinding bahagian luar berukuran 16 meter, manakala dinding sebelah dalam 8 meter. Sebuah parit yang dalam pula dibina di bahagian luar untuk menghalang musuh daripada menceroboh. Ini adalah sisa-sisa istana Selatan Nebu, antara yang paling masyhur di zaman pemerintahan Babylon. Menurut pakar arkeologi tempatan, istana ini dahulu mencapai keluasan 57.000 meter persegi. Anda tentu masih ingat cerita taman tergantung di Babylon, antara 7 perkara ajaib di dunia. Taman tergantung adalah sebahagian daripada istana ini. Ia dibina oleh Raja Nebuchadnezzar sebagai hadiah untuk istrinya Amitas. Namun, kita tidak berpeluang untuk menyaksikan taman itu kerana ia telah lama musnah. Apa yang membuatkan kami menziarahi kawasan bersejarah ini berpunca daripada cerita penduduk tempatan yang percaya sejarah Babylon mempunyai kaitan dengan kehidupan beberapa rasul. Menurut pakar sejarah, Raja Nebuchadnezzar pernah menyerang Palestin lalu memusnahkan Jerusalem. Beribu-ribu kaum Yahudi ditawan dan dibawa pulang ke sini. Menurut pengarah Museum Babylon,
Termasuk dalam tawanan perang itu ialah 4 orang Nabi. Pada tahun 605 sebelum Masehi, Raja Nahumadzar membawa pulang 50,000 tawanan dari Palestin. Dan antaranya termasuk 4 orang Nabi, iaitu Nabi Daniel, Nabi Hizkiel, Nabi Amiria dan Nabi Isyaya. Dan ada pendapat yang mengatakan perbualan di antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud yang tersebut di dalam surah Al-Baqarah adalah perbualan antaranya dengan pemerintah Babylon ketika itu. Pada beberapa bahagian dinding kota ini terukir gambar-gambar binatang yang mempunyai makna tertentu. Lembu jantan adalah simbol adat, iaitu Tuhan ribut, manakala naga simbol Marduk, Tuhan utama. Kononnya, ia untuk menakut-nakutkan musuh dengan ancaman, haiwan ini boleh menjelma ke alam nyata sekiranya kota ini dicerobohi. Nebuchadnezzar II marched to Palestine and he bring 50,000 of octaves, including 4 prophets, Prophet Daniel, Prophet Hizkiel, Prophet Jeremiah, and the Prophet Isaiah. Prophet Hizkiel died here. You can see now the shrine of the Prophet Hizkiel between Hilla city and Najaf city in the Indian language at Sheffield, because we thought mentioned in Quran, بسم الله الرحمن الرحيم إدريس واليسع وذا الكفل وكلنا صالحين. Found by Muslim in the time of second caliph called Umar Khattab, with the specialings with the line of Babylon. Yeah. What about Nabi Ibrahim? Some say that he was born around in Yes, Babylon. most of Syrians mention that the Prophet Ibrahim al-Khalil, salam Allah alayhi, born here in Babylon city, in a hill of Kutha. But mentioned in the book of Genesis, chapter 10, born in Ur, the capital of Sumerian. And the dialogue between the Prophet Ibrahim al-Khalil with the king of Babylon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال ملك بابل أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم. This is the dialogue between the Prophet Ibrahim al-Khalil salam Allah alayhi with the king of Babylon 2000 BC in the area of the ancient name Borsippa, but the Islamic name Birs Namrud. The new name, the area of the Prophet Ibrahim al-Khalil, is far from here 20 kilometers, the old capital of Babylon. Yeah. But what happened to the other 2 prophets, Nabi Hizkiel and Nabi Amiria? Most of the prophets returned back to Palestine in the time of Cyrus II, because Babylon occupied by Cyrus II in 539 BC. Yeah, and he allowed him to return back to. How would you relate it with Islam, with the religion of Allah, Babylon and the religion of Allah? Yeah. To your understanding, personal experience. Yes, because Babylon mentioned also in Quran in Surah Al-Baqarah, بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم صدق الله العلي العظيم. Also Babylon mentioned in Quran in Surah Al-Baqarah, because the God punished 2 angels called Harut or Marut here in Babylon city. Semoga Babylon membuka minda kita untuk mengenang kembali kisah perjuangan para anbiya.